Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Ahli Jawatankuasa Surau Wan Fasa 4 Bandar Tasik ke semua kerana sudi menjemput saya sekali lagi untuk memberi ceramah ringkaslah pada hari ini. Hari ini saya nak menceritakan tentang pengalaman diri saya sebenarlah. Okay, saya boleh bawa banyak tajuk sebenarnya. Saya boleh bawa pewarisan harta Islam, cancer survival, lepas tu bidang saya keselamatan maklumat, motivasi dan sebagainya lah. Itu bidang-bidang yang saya boleh bawa lah, dan itulah tauliah yang saya boleh buat lah. Selain daripada tu saya dalam kategori nombor D lah. Kalau dalam JAIS ni saya kategori D. D ni ialah motivasi dan sebagainya lah. Saya tak kira, maksud dia banyak kepada fardu kifayah lah. Jadi fardu ain tu ustaz yang betul-betul ustaz lah. Okay? Jadi dalam hari ni saya nak berceritakan tentang perlunya kita berfikiran positif walau apa pun berlaku pada diri kita lah. Okay. Saya sebenarnya dulu saya pakai spek, tapi selepas saya kena kanser, okay, saya dah tak pakai spek. Jadi saya anggapkan ini adalah rezeki daripada musibah. Rezeki daripada musibah. Okay, saya pakai spek sejak saya umur 13 tahun. Saya pakai spek. Jarak jauh. Tapi sekarang saya tak payah pakai. Jadi saya akan ceritakan kenapa saya tak pakai lah. Kerana saya telah melakukan operation lah. Selepas saya kena kanser ni, ubat yang saya makan tu, ubat kemo yang saya makan tu telah menyebabkan saya makan hampir 800 pil lah, steroid. Dan salah satu sebab menyebabkan mata saya kena katarak, selain daripada diabetik, selain daripada kalau boleh Google, ada banyak sebab kenapa mata kita kena katarak. Salah satu ialah umur tua. Selain daripada umur tua ialah ada penyakit diabetik atau makan ubat steroid. Ubat steroid ni saya makan kerana apabila kita kena kemo, dia akan musnahkan sel hidup dan sel kanser lah. Okay, jadi dia menyebabkan katarak pada mata saya, dan saya dah buat operation dua-dua dan saya tak payah pakai spek. Cuma doktor bagi saya ada sekilas penyakit lain, jadi dia bagi saya boleh lihat jauh, dekat. Saya tak boleh tengok lah, jadi saya kena pakai spek baca lah. Okay, umur pun dah banyak, 52. Jadi inilah. Okay, jadi itu sebabnya. Jadi saya nak menganggapkan bahawa memang senang ada orang menyatakan bahawa kena redha bila datang musibah, tapi bila kena pada tuan tubuh sendiri susah. Betul cakap. Memang kita nak melafazkan awak ni kena redha lah apa yang Allah bagi, tapi bila kena pada diri sendiri baru tahu langit tu tinggi rendah. Okey. Jadi saya dalam hari ni saya diberi masa sampai berapa lecturer macam tu lah, dia akan set time. Okey. Jadi saya selalunya jarang saya akan melepasi masa lah. Okey, bagi masa saya berapa lama? Sekarang 8 suku jam 8 suku. Sekarang berapa ni? 8 suku. Jadi sampai pukul berapa bagi kat sini? 1 jam? Setengah jam? Sebelum isyak? Okey, saya cubalah. Okey, saya cuba. Okey, banyak benda nak cerita ni. Kalau bagi kat lecturer ni, memang pensyarah ni memang dia mic ni 2 jam, 1 jam ni biasa tu. Okay, pasal memang kerja saya dulu, saya dah 27 tahun menjadi pensyarah. Okay, mula-mula di Universiti Malaya, sekarang di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia lah. Okay, jadi lagi 3 tahun cukup 30 tahun saya ni. Jadi saya akan menceritakan 3 benda lah. Sebelum kena kanser, semasa kena kanser, dan selepas kena kanser. Jadi saya ada 3 benda lah sebelum.
Sebelum ni ialah apa-apa yang berlaku ni dia ada simptom, dia ada petunjuk. Okey, kalau nak tahu petunjuk lain saya tak tahu, tapi kalau untuk saya sendiri, iaitu saya ialah bekas pesakit kanser limfoma. Limfoma ni ialah sejenis kanser darah. Kanser darah ada 3 jenis, iaitu leukemia, limfoma, myeloma. Ada lagi satu penyakit iaitu anemia. Anemia ni dia penyakit kurang darah tapi dia bukan kanser. Satu lagi ialah thalassemia. Okey, penyakit keturunan tu. Itu pun berkenaan dengan darah, tapi untuk spesifik kepada kanser darah ada 3, leukemia, limfoma dan myeloma. Okey. Leukemia, sel darah putih makan sel darah merah. Jadi menyebabkan darah merah kita kurang dalam darah dan menyebabkan apa? Bila kita kena ingat darah merah ni dia membawa oksigen. Bila darah merah kurang, jadi kita cepat penat. That's why darah ni, jadi bila sel darah putih makan, jadi dia akan kurang. Bila kurang, dia benda dalam badan kita sel darah merah ni sebagai pengangkutan. Jadi kalau kurang dia menyebabkan kita letih dan sebagainya lah. Limfoma ni ialah dia di mana sel darah putih dia tak berfungsi atau kurang berfungsi. Dalam kes saya ialah bila saya dulu tahap 4. Itu definisi doktor bagilah. Kalau doktor bohong, saya bohong semualah kat sini. Dia cakap encik kena limfoma tahap 4. Apa yang definisi dia tahap 4 di sini ialah di mana ialah sel darah putih saya tak dapat dihasilkan dalam som-som tulang saya. Tempat menghasilkan darah apa semua ialah di sum-sum tulang. Okey, atau dipanggil, bahasa Inggeris dipanggil bone marrow. Bone marrow dari bahasa Malaysia ialah sum-sum tulang lah. Okey, jadi sel darah putih ni apa fungsi dia? Fungsi dia ialah antibody pada badan. That's why pada saya kena pada 1 Julai 2018. Saya mula-mula masuk pada Hospital Tentera Sultan Tengku Mizan, iaitu di Wangsa Maju, di mana saya kerja di UPNM. Jadi saya masuk ke universiti tu lah, ke hospital lah, kerana nak ambil faedah daripada askar kan, masuk hospital askar kan. Tapi askar tak ada kepakaran dalam kanser, jadi dia transferkan saya ke Hospital Ampang. Okey, untuk pengetahuan semua okey, Hospital Ampang adalah khusus untuk kanser darah. Dan kalau sesiapa yang tak berkemampuan, pergilah pada Hospital Ampang. Dia ialah hospital kerajaan. Okey. Jangan salah anggap Ampang Puteri. Ampang Puteri itu ialah swasta. Lagi satu saya tak ingat lagi. Satu lagi apa tu? Pantai Ampang. Hospital Pantai Ampang tu pun swasta. Yang kerajaan ialah Hospital Ampang di Ampang Mewah. Itu kan. Kalau di Serdang dia spesialis kepada jantung. Kalau di HKL saya tahu saya dia saraf. Kalau di Hospital Selayang saya tak ingat lah, dia ada setiap dia buat juga benda-benda lain, tapi maksud saya dia spesifik, dia pakar dalam bahagian mana. Okey. Kalau di Hospital Sungai Buloh penyakit berjangkit, dia soal kes COVID banyak dekat situ. Maksud dia hospital lain pun ada juga, tapi dia specialist. HUKM, PPUM dia separuh kerajaan. Jadi bagi saya ini sebelum kena kanser kita kena tahu Lagi satu di Putrajaya. Putrajaya tu ialah hospital kerajaan. Maksud dia kalau kita tak berkemampuan pergilah sana kan. Tapi kalau misalnya di HUKM, PPUM, HUSM, hospital universiti dia separa kerajaan. Ada benda free, ada benda kena bayar. Okey, jadi sama juga dulu saya buat treatment mata dulu. Ada ubat free, ada ubat kena bayar dekat HUKM apa tu Bandar Tun Razak kan. Okey, jadi saya bagi tahu ni bukan siapa, bukan saya nak membezakan, tapi saya nak bagi tahu orang tak tahu sebenarnya. Orang tahu pergi dia buat apa, dia buat treatment kanser dekat HUKM. Bukan saya nak memburukkan HUKM, tak, maksud dia ialah status hospital tu. Okey, bagi orang yang tak ada masalah duit dipersilakan, masalah dia. Okey, dah tak kisah. Tapi
untuk orang yang ada masalah kewangan. Saya alhamdulillah, saya kaki tangan kerajaan, saya tak payah bayar di Hospital Ampang ni, 1 sen tak payah bayar. Okey, alhamdulillah lah. Dan saya diberitahu bahawa kalau sekali kemo di Ampang Puteri dalam 18,000, saya 15 ke 18 macam tu lah. Dengan barang-barang naik pun mungkin kos pun naik kan. Jadi 15 kali 6 berapa? 90,000 kan. 6 kali kemo 90,000. Itu di hospital swasta lah. Jadi cuba bayangkanlah. Okey. Dan kebanyakan hospital Ampang dia banyak daripada Seremban, daripada Ipoh, daripada mana sekitar Lebah Kelang lah, selalu pergi ke situ lah. Itu nasihat saya lah, pasal banyak pakar kanser darah banyak di situ. Okey. Dan dia ada klinik. Bayangkan buat kemo boleh pergi pagi balik petang. Dekat situ lah hospital Ampang. Ada kes berat dia letak kita dalam ward. Kalau kes biasa ni masuk ubat kemo apa semua, petang tu dah boleh balik. Jadi itu dia punya ni lah, saya punya itulah. Jadi itu lagi satu, tengok pada simptom simptom untuk kanser darah. Saya tak tahu simptom yang lain tapi boleh Google tengok simptom petanda lah seseorang tu kena kanser lah. Jadi dalam kes saya untuk kanser darah, saya cepat penat. Saya pun tak tahu. Saya melangkah, masa tu saya ada kursus di Putrajaya. Jadi saya keluar dari kereta, saya nak jalan pada kereta tu, nak pergi ke tempat meeting saya tu. Saya macam kata, kenapa aku jadi macam orang tua Saya nak melangkah tu, saya penat sangat. Penat macam letih apa semua, dan muka pucat. Itu salah satu simptom lah. Jadi dalam apa-apa pun kencing manis ke apa ke, dia ada simptom. Jadi bila dah tahu dah simptom tu, cepat-cepat pergi hospital. Okey, contoh macam kencing manis, kerap kencing tengah malam. Okey, itu salah satu simptom tu. Kalau sekali tu okeylah, kalau 3-4 kali tu, itu something wrong dengan kita punya penyakit lah. Jadi pergi, jangan sampai dah orang kata dah serius sangat, susah nak diselamatkan. Tapi kita kena ingat, niat kita ialah untuk usaha untuk mengubati. Itulah. Okey, itu ialah yang saya cakap sebelum rawatan kanser. Maksud dia, kita tengok kepada petanda-petanda dia. Okey, jadi itulah yang saya sebenarnya pun tak tahu juga, belajar pada kesilapan juga lah. Saya pun sebenarnya tak tahu benda tu. Jadi bila dah ni, saya share lah maklumat ni. Okey, jadi saya sebenarnya hari tu saya batuk, lepas tu di hospital, di klinik UPNM tu tak ada tempat x-ray. Tapi doktor kata mungkin ada jangkitan kuman. Jadi untuk sahkan, saya pergi pada klinik panel di Batu Ke. Saya duduk di Batu Ke. Dan bila dia ni tengok, dia tak buat x-ray dulu, dia tengok muka saya. Dia tengok muka saya pucat. Bila tengok tangan saya pucat. Bila pucat, dia kata saya nak cek darah encik. Cek, saya punya hemoglobin 6. Untuk lelaki dalam 10-12 macam tu lah. 12 saya rasa. Jadi setengah ni tak elok lah. Jadi untuk perempuan pun saya rasa dalam sekitar berapa, dia lelaki dan perempuan tak sama kadar hemoglobin dia. Jadi pergi cek, dia kata encik nak masuk hospital mana? Saya kata hospital tentera Tengku Mizan lah. Okey, pergi sekali, tak ada kemudahan. Jadi saya pertama kali lah masuk van ambulans yang selalu duduk dengar bagi laluan pada orang Sekarang saya duduk dalam van tu, orang boleh lalu, laju betul pun driver tu bawa. Okey, jadi itu ialah tentang sebelum. Boleh Jadi semasa rawatan okey, jadi dia akan cek macam-macam lah. Dia di hospital Tengku Misan, dia cek buasir lah, dia cek denggi lah, pasal nak tengok darah. Selalu denggi ni kan, dia punya ni semua. Jadi tengok tak ada, dia kata dia syak, mungkin kena kanser lah. Jadi dipindahkan kepada hospital Ampang. Jadi di hospital Ampang, perkara yang pertama dia akan cek ialah dia akan ambil sampel daripada bone marrow. Itu sampel daripada som-som tulang. Jadi saya ni memang jenis penakut, memang penakut darah pun. Okey, jadi saya kata, doktor pensankan saya lah, nak ambil ke apa ke, kau pensankan aku, kau ambil lah, macam mana pun nak kena rosak belakang kan, ambil. Okey,
Okey, dia dah ambil apa semua. Lepas tu dia buat dia ni, lepas tu dia kata mula-mula dia diagnose sebagai leukemia. Saya dah takut dah pasal leukemia ni ramai saya dengar lagi teruk lah kan. Lepas tu macam mana kata, dia kata lymphoma. Lymphoma jenis non-Hodgkin. Lymphoma stage 4 dia kata. Okey, jadi dia nak buat pra kemo lah. Masa pra kemo tu dia bagi makan apa tak, dia bagi ubat banyak tak, saya menggigil, saya macam sejuk dan sebagainya. Tapi lepas tu saya tak sedarkan diri lah. Okey, jadi tanya orang rumah saya berapa lama saya tidur kan, mungkin dia kata 1 jam macam tu lah. Tapi sebenarnya ada dia punya di sebalik itulah ada dia punya dia panggil dia punya manfaat ni lah. Daripada situ, dan saya muntah sebenarnya lepas tu. Jadi nurse dapat tahu bahawa saya ni ada allergic dengan ubat tertentu. Jadi maksud dia ialah sebelum saya nak buat kemo yang sebenar, jadi dia akan bagi ubat allergic. Jadi begitu juga untuk kita. Jangan, kalau misalnya kita ada allergic, jangan kita sembunyikan. Kita bagi tahu kita allergic apa, bagi tahu supaya nanti dia boleh bersedia dengan ubat-ubat tu sebelum dia masuk ubat kemo. Boleh faham maksud saya tak? Okey, jadi kita berterus terang dengan kita tak boleh ini, tak boleh itu, okey, dan sebagainya, bagi tahu dia. Okey, kerana inilah badan kita, bukan untuk kita ni, kita tak tahu kita kuat atau tak kuat dalam satu ubat. Jadi kita kena bagi tahu kepada nurse tersebutlah. Jadi bila dah tahu tu, nurse ni lah bagilah ubat allergic dulu, ubat ni baru dia bagi ubat kemo. Saya dulu ingat ubat kemo ni masuk dalam mesin lah, apa benda lah, saya ingat macam tu lah. Sebenarnya dibubuh macam botol air tu. Okey, botol air, lepas tu titik masuk dalam ni lah, pelan-pelan masuk 2 jam habis lah, settle lah. Okey, jadi tapi sebelum saya pindah ke Hospital Ampang tu, saya dah dimasukkan dua paket darah lah di Hospital Ampang, di hospital Tunku Mizan lah, di Hospital Ampang sebanyak 3 paket lah masuk, tak cukup darah. Okey, jadi ada orang bertanya saya, kenapa lah you tak buat rawatan alternatif? Kita boleh buat rawatan alternatif. Okey, tapi maksud dia ialah macam kes saya bekerja. Kalau saya buat rawatan alternatif, siapa nak bagi cuti kat saya? Rawatan alternatif, saya bukan menentang rawatan alternatif. Macam kes saya, siapa nak bagi cuti kat saya? Saya bekerja. Jadi saya kena ikut prosedur doktor kerajaan. Saya, untuk pengetahuan semua, saya bercuti 1 tahun 6 bulan. Itu doktor bagi cuti sakit lah. Okey, jadi untuk bagi siapa yang kaki tangan awam memang layak untuk 2 tahun dalam perkhidmatan lah. Okey, jadi saya cuma ambil 1 tahun 6 bulan. Jadi saya reserve lagi 6 bulan untuk kalau relapse ni kalau berlaku lagi lah. Jadi saya simpan lagi 6 bulan untuk benda tu lah. Saya cuma ambil 1 tahun 6 bulan sahaja. Untuk kaki tangan kerajaan lah, saya beruntung dapat cuti 1 tahun 6 bulan lah. Okey, jadi apa lagi jadi masuk ubat tu, okey, memang macam mana nak cakap dia tak ada rasa apa-apa. Tak ada rasa, masuk relax 2 jam duduk macam tu lah. Saya sebenarnya saya takut jarum, tapi disebabkan benda ni saya berani. Dan untuk pengetahuan benda ni macam mana saya nak cakap saya macam ni, kita memudah cara ni maksud apa? Saya nurse di Hospital Ampang ni dah kenal lah perangai saya. Saya tak boleh ambil darah duduk. Jadi saya ambil darah baring. Dan saya memudah carakan saya untuk tidak tensionkan diri saya. Faham tak maksud saya? Maksud dia ialah kita memudah cara diri kita untuk selesa.
Ada setengah orang dia memang takut tapi dia tak mau nak tunjuk. Faham tak maksud saya? Kerana itu adalah hak pesakit. Hak pesakit. Saya memang tak tahulah, bukan something sebenarnya. Aku tak nak nurse ni cucuk, aku nak nurse ni cucuk. Pasal nurse ni cucuk tak sakit. Jadi itu hak kita sebagai pesakit. Saya bukan nak mengajar lah, tapi kalau you tak kisahlah. Tapi saya nak memudah cara saya untuk menerima rawatan, dan itu adalah hak saya sebagai pesakit. Okey, kerana kita nak selesa, bukanlah kita cerewet ke tu, tak tahulah. Ada orang kata cerewet dan sebagainya, tapi saya nak jadikan saya senang nak terima rawatan. Faham tak maksud saya? Okey, ada setengah orang dia tak apalah, saya ni boleh ke macam mana ke, tapi sebagai ni macam tu lah. Jadi cakap elok lah sebenarnya. Okay, you kena ada mind psychology lah. Nurse, boleh tak nurse ni ke? Faham tak maksud saya? Okay, jadi itu cara dia supaya kita selesa untuk menerima rawatan. Bayangkan saya memang takut jarum ni, tapi bila Cik Omar pelan-pelan ya, baca bismillah apa semua, pejam mata, tengok tempat lain, dah habis cerita. Jadi maksud dia lah, itu satu cara lah bila kita nak, bila terima rawatan ni kan, bila benda tu selesa, kita pun insya-Allah lah. Itu yang saya masukkan lah. Dan kalau apa-apa berlaku pada diri kita, contoh masa saya dapat tambah darah untuk paket yang kelima tu, muka saya sembam, kulit saya gatal, kerana saya terima darah penderma. Jadi di Syaki ada, dalam darah penderma tu ada penyakit yang dia dorman dalam darah masa dia derma, tapi bila dia masuk dalam darah saya, dia activate. Faham tak maksud saya? Jadi macam-macam ubat lah. Saya pun takut juga. Maksud dia ialah kemungkinan doktor kata hepatitis B. Saya pun takut juga, kita tak pernah buat benda-benda tu kan. Jadi dia bagilah ubat yang hepatitis B tu, yang ubat untuk hati ubat untuk hati tu. Makan last kali dia check tak ada. Alhamdulillah, saya memang takut betul. Jadi, dan satu lagi ialah bila perkara begitu berlaku, dia selalunya bila buat kemo ni untuk kanser darah, saya tak merujuk pada kanser lain pasal saya tak tahu kanser lain. Saya cerita kanser saya lah, kanser darah ni, kanser limfoma ni. Okey, jadi saya tahu bila darah saya kurang, saya kena tambah darah. Dia macam ni tau. Dia setiap 21 hari saya kena satu kemo. Jadi sebelum saya kena kemo yang seterusnya, dia akan cek darah saya. Kalau paras darah saya kurang, dia akan tambah darah. Jadi saya pun bertanya ke orang lah, macam mana nak bagi tambahkan darah saya ni. Orang kata makan belut, minum Milo. Milo ni ialah dia banyak zat besi. Sebiji saya ni macam perempuan mengandung kot. Perempuan mengandung kan kena banyak darah kan, kena makan ubat macam kuning tu kan, ingat yang kecil masuk. Tak tahulah, yang orang perempuan mesti tahu punya lah. Dia panggil zat besi tu. Kalau orang yang masuk mengandung dulu, saya makan ubat tu untuk tambahkan sel darah merah tu. Jadi saya makan, sebelum saya nak pergi cek darah tu, saya beli belut dekat Chowking. 3-4 hari sebelum saya nak cek darah, saya makan. So rumah saya buat sup belut. Hari ni belut, esok belut, semua belut. Sekali alhamdulillah pergi cek, darah saya naik. Alhamdulillah, tak perlu tambah darah, cuma masuk buat kemo je. Itu saja. Jadi itu ialah salah satu, orang kata, ikhtiar lah, usaha kita. Okey, untuk ni. Jadi untuk kanser-kanser lain, kena rujuk kepada pakar-pakar yang lain lah. Okey, jadi itu saya punya betul lah. Satu lagi, bila kena kemo ni, kadang-kadang badan letih, nak pitam dan sebagainya, nak muntah, lepas tu ada ulcer mulut. Okay, jadi that's why saya dulu macam mana jadi doktor kata untuk kurangkan ulcer mulut ni, kita kena gosok gigi. Kalau gosok gigi tak boleh, kumur dengan Listerine dan semua, supaya gigi kita ni bebas kuman. Bukan 100% bebas, tapi jadi possibility untuk jadi ulcer tu kurang.
Itu petua dia lah. Okey, lepas tu kalau misalan nak rasa muntah, kita hidup kopi. Saya hidup kopi supaya tak merasa mual. Okey, jadi banyak betul lah benda saya buat. Saya pun ingat lupa lah benda-benda tu. Okey. Dalam lagi satu ialah dari segi tanya ustaz-ustaz jugalah. Okey, tanya ustaz-ustaz juga. Jadi kita bolehlah baca kalau misalnya kita sakit kepala, ni saya rujuk pada ustaz ayat 19 surah Al-Waqiah. Kalau kita sakit kepala, ayat 19, tengok dia punya terjemahan dia. Ayat 19 untuk seorang yang sakit kepala. Ayat 19. Kalau tak percaya dekat dia, tengok penterjemahan ayat tu, ayat 19 surah Al-Waqiah. Kalau kita susah nak tidur, kita boleh tengok pada ayat 11 surah Al-Kahfi. Okey, kalau susah nak tidur. Tak percaya dekat saya, pergi terjemahan dia, tengok dia punya maksud dia. Memang betul dia punya ni. Begitu juga ada zikir ruqyah ni. Kalau kita boleh baca surah Asy-Syifa saya pun tak tahu nak ni kan. Jadi memang saya kalau baca ayat Al-Quran ni, saya suka tengok terjemahan dia. Okey. Saya tengok terjemahan dia, when I get sick he heal me. Maksud dia dalam bahasa Malaysia ialah apabila saya dapat sakit, dia akan ubatkan saya. He itu Allah lah. Okay, jadi maksud dia ialah, jadi bila kita pergi mana-mana ustaz bagi ustaz ayat-ayat Quran, kita tengok terjemahan dia, memang betul-betul lah ayat tu memang untuk menggawati lah. Jadi lebih yakin lah kita ni. Maksud dia, kita memang terima ilmu, tapi pada masa sama kita faham apa yang kita baca melalui terjemahan dia. Okey. Lagi satu ialah baca surah inilah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Okey, 21 kali. Lepas dah baca, lepas hembus pada tempat yang kita sakit. Hembus lah. Kalau misalnya macam kes saya ni ada lim dekat perut saya ni, jadi hembus lah. Lepas habis baca, hembus. Habis baca, hembus. 21 kali. Okay, lepas kita semayang lah. Saya buat benda tu, tapi bila itulah Allah ni kan, itulah manusia alpa. Contoh pada diri saya lah, masa sakit memang buat semua ni, masa dah sihat satu-satu hilang. Na'udzubillah lah. Tapi kalau boleh buat, hafal lah. Lepas tu lagi satu Yaghdar DHAR. Kan ada banyak, ada 99 nama Allah kan, salah satu tu. Pergi tengok dekat YouTube YA.DHAR, tengok tu. Dan ada YouTube you buka dekat TV tu, tengok maksud dia, yang maha apa tah, yang maha menyembuhkan, yang maha, saya tak ingat dia punya tu. Jadi yang itulah. Jadi ini adalah semasa rawatan lah. Okey, maksud dia ialah saya macam ni, saya fikir macam ni, selagi kita masih hidup, selagi itu kita berusaha. Kalau Allah kata itu ajal kita redha. Tapi selagi masih hayat di kandung badan, kita berusaha. Itu yang paling penting lah. Okey. Okey. Itu semasa rawatan Jadi ada banyak lah. Jadi saya ni tak tahulah, saya ni fikir anak saya 7 orang, isteri 1 lah. Okey. Jadi saya duk fikir anak saya masih kecil lagi dan sebagainya. Saya kata dalam doa saya, kalau ini ajal saya redha. Kalau boleh Allah sembuhkan saya lah. Okey. Kita minta pada Allah yang akan tentukan, tapi kita usahalah. Jadi saya ni kadang-kadang saya pening kepala, saya tambah koyok. Saya pergi juga ambil anak saya. Orang lain tengok, apa kau ni? Okey, tapi saya, maksud dia kata saya boleh buat. Kalau saya tak boleh buat, saya tak boleh buat lah. Tapi maksud dia ialah saya cuba buat lah. Okey. Saya rasa saya boleh. Tak boleh, tak apalah, saya balik. Saya cakap isteri saya tak boleh. Kalau saya kata saya cuba buat, saya pun cuba buat lah. Tanpa koyok pun saya pergi naik kereta ni ambil. Orang tengok pun pelik. Okey. Saya pernah ada kemo ke berapa, saya pergi kerja
Ada saya buat kerja part time, saya pergi. Orang tak tahu, tapi last sekali ada satu benda tu saya dah penat. Saya terpaksa bagi tahu lah. Okey, saya balik awal. Okay. Jadi itulah maksud dia lah, selagi hayat di kandung badan, kita kena usaha. Kalau itulah ajal kita, kita redha. Faham maksud saya? Jadi maksud saya ialah kita ni macam apa kata, tuntut ilmu sampai ke negeri China, sampai orang kata sampai ke liang lahat lah. Okey. Jadi itulah, kita berusaha lah. Selagi boleh hidup, kita berusaha. Okey. Saya memang bila dah tahap 4 tu, saya bagi tahu dah, saya dah wasiat kepada isteri saya, pada adik-adik saya. Okey. Saya adik-beradik saya lelaki. Okey, saya kata korang tak ada hak dalam harta aku. Saya apa ni, saya ada anak lelaki. Okey, saya cerita semua. Okey, saya cerita semua pada ni. Saya siap dah nak tahu, nak apa ni, nak bagi tahu dekat pengerusi karya masjid lah, kata saya nak sebagainya. Bila dapat berita daripada doktor kata dah tahap 4, saya dah sebenarnya depan doktor saya macu lah, belakang saya nangis lah. Okay. Depan anak-anak saya tak adalah nak tunjuk kan. Okay. Saya buat ceria kan, padahal dalam hati siapa yang tahu kan. Okay. Pasal saya di hospital Ampang ni, sekejap masuk, sekejap keluar, sekejap masuk, 2-3 hari kemo keluar. Dia tak mau duduk situ, takut jangkitan kuman. Jadi macam-macam kes dekat tu. Tiap kali pergi katil berbeza. Jadi kebanyakan katil tu pernah duduk lah. Ward 7A saya ingat. Okay. Jadi masa tak ada lagi, jadi saya pergi kepada dan selain daripada tu, saya juga ada juga minum air kelapa, makan pil keladi tikus. Tapi saya tak boleh buat pengakuan lah bahawa mana satu yang menyembuhkan. Dan saya tak mau syorkan kerana saya bukan pakar perubatan. Okey, saya takut nanti bila saya syorkan benda ni menjadi, untuk saya mungkin okey, untuk orang lain mungkin tak okey. Jadi saya tak berani nak ni. Jadi buatlah apa yang doktor suruh, kerana makin lama rawatan kemo ni dia akan jadi lebih canggih lah. InsyaAllah doktor kata satu hari nanti ubat kemo ni dia akan jadi cerdik. Dia akan bunuh sel-sel kanser saja. Dia tak akan bunuh sel-sel yang normal. Tapi sekarang ni ubat kemo tu dia memang, kalau dia nak bunuh sel kanser, dia bunuh juga sel yang normal. That's why rambut gugur, mual. Bayangkan masa saya minum tu air putih tak sedap. Bayangkan minum air putih pun tak sedap. Tapi dia salah saya ni, saya lawan. Saya kata kalau aku tak minum, saya aku dahaga. Kalau aku tak ni minum ke sikit. Lepas tu disebabkan saya nak juga, saya makan Milo lah. Milo tu ada zat besi kan dan sebagainya. Jadi itulah, paksa lah. Okey, jadi itu ialah semasa rawatan lah. Saya rasa masa tak cukup ni. Kejap, selepas rawatan. Jadi selepas rawatan, cuba elak. Kebanyakan kanser ni disebabkan kepada pemakanan dan persekitaran. Contoh ada orang kerja dia di bahagian exhaust kereta, bahagian repair machine. Dia tak pakai proper hidung, dia kemungkinan boleh kena kanser hidung. Kemungkinan, saya bukan nak tuduh lah maksud dia. Begitu juga macam kes saya ni, saya kaji-kaji balik, saya banyak makan burger. Jadi cuba elak makan crab, C-R-A-P. C ialah carbonate drink, air yang berkarbonat. R ialah refined sugar, itu gula lah. A ialah artificial color, bahan pewarna. P ialah processed food. Masalah processed food ni apa? Burger, sausage, fish cake, fish ball, apa lagi? Itu yang paling minat sekali sekarang ni. Betul ke tak betul? Itu tip top sekarang ni. Kalau makanan Korea, makanan Jepun, itu nombor 1 anak-anak kita suka tu.
Itulah. Jadi inilah CRAP. C carbonate drink. Sekarang kan minum kan selalu carbonate drink campur dengan apa tu, air apa, budak-budak cukup suka tu. Air apa dia buat? Selalu yang ni apa ni, air soda campur dengan air apa dah. Itu budak-budak suka dah. Tepi-tepi sekolah selalu jual tu. Okey. R sugar lah, apa benda-benda pun banyak gula lah. Okey. Kurangkan makan gula lah. A artificial tu, pewarna. Banyak kita processed food lah. Processed food tu yang paling, yang kebanyakan kita kan, banyak kan, betul tak? Begitu juga dengan sate. Sate tu okey makan, cuma yang warna hitam tu haram, carcinogen. Jadi saya memang suka sate, tapi bila saya makan saya buang yang hitam-hitam tu. Makan saya buang yang hitam-hitam. Orang kalau boleh yang tu paling sedap sekali kan, yang ada arang-arang putih hitam-hitam tu. Itu tak elok tu. Itu adalah salah satu punca kepada kanser lah. Okey. Jadi apa lagi Jadi lagi satu ialah kita kena diet lah. Okey. Saya dulu gemuk lah. Dalam 80 lebih ni tu gemuk saya dulu. Sejak kena sakit ni. Tapi sekarang ni saya dah naik dah badan saya. Tapi saya diet lah sikit. Makan nasi pun tak banyak. Makan juga. Tapi ni lah. Kerana bila kita banyak, dia macam-macam penyakit akan timbul. Jadi kena kawal lah. Okay, makin lama makin berusia kan. Jadi macam-macam datang lah. Satu-satu akan datang. Okay, jadi kita kena diet, makan berpada-pada lah. Okay, memang sedap. Saya akui kan, semua sedap benda tu. Tapi berpada-pada lah bila dalam kita nak makan. Jadi ada banyak lagi lah. Tapi masa tu macam itu yang selepas rawatan lah. Dan saya tak pernah declare diri saya bebas pada kanser. Saya cuma kata saya insya-Allah, kalau Allah izinkan, sembuhlah saya. Okey. Kerana ada orang 3-4 tahun datang balik. Jadi saya tak pernah declare bahawa saya bebas kanser, tak. Okey, cuma saya sekarang ni akan buat rawatan 8 bulan sekali. Sebelum ni 6 bulan sekali. Sebelum ni 3 bulan. Sebelum ni sebulan sekali. Jadi dia makin lama lah. Mungkin lepas ni 1 tahun. Dan bergantung lah. Jadi kita tak boleh mendabik dada bahawa kita ni dah bebas. Jadi apa yang boleh kita cakap, kita insya-Allah setakat ni tak adalah. Tapi kita berusaha lah untuk, kalau boleh tak mau jadi balik lah. Jadi rezeki yang saya dapat daripada musibah ni ialah, satu, saya tak pakai cermata. Kita kena tengok positif apa yang daripada musibah kita, supaya kita boleh berfikiran positif. Satu, saya pakai spek. Satu spek ni masuk daya. Dulu spek ni kena ada ni, sekarang tak payah pakai spek. Dan kedua ialah, disebabkan saya kanser ni, saya dah berjinak-jinak. Jadi dulu ni meja pengerusi ni saya tak pernah duduk ni. Saya pun tak sangka, saya selalu duduk kat situ je. Saya ni, lepas tu ialah kejap nak azan nak ni. Saya nak teruskan ke nak berhentikan macam ni? Saya sambung sikit lagi lah. Tapi kita azan dulu. Sambung sikit. Nak sambung sikit je. Itulah, jangan bagi saya cakap ni. Nak azan.
Okey, saya sambung balik okey, saya terlupa kalau siapa pergi ke Google diet pesakit kanser. Okey, diet pesakit kanser. Jadi di situ dia ada cerita tentang pemakanan Kalau hilang selera apa nak buat? Hilang selera makan apa nak buat? Ada kesukaran mengunyah, menelan akibat luka dalam mulut, apa nak buat? Okey. Contohnya di sini dia kata kalau kesukaran mengunyah, makan jenis cecair atau kuah. Ini contohlah dia beritahu. Lepas tu perubahan rasa bau makanan, loya atau muntah, sembelit, cerit-berit, pedih bulu hati, semua dia ada. Setiap permasalahan dalam tu dia ada cara atasi. Jadi bila kita sakit ni, kita mungkin ada simptom-simptom ni. Jadi cubalah praktikan apa yang dia cakap. Okey, kita cuba ni. Kalau tak boleh makan macam mana? Sama juga orang kan sakit, tak boleh semayang diri, semayang duduk. Tak semayang duduk, boleh baring. Lepas tu tak boleh lagi, guna apa kata isyarat mata dan sebagainya. Dan macam-macam lah. Begitu juga dengan sakit ni, kita kena dia ada cara-cara dia lah. Kalau langsung tak boleh, memang tak boleh, memang tak lama dah. Okay? Jadi itu yang saya masukkan. Satu lagi saya nak tekankan dari segi caretaker, penjaga kita. Bila kita sakit ni, kita manja, betul tak? Saya pun manja. Okay? Jadi saya sakit ni, saya duduk di hospital Ampang, kan dia duduk ward. Saya tak, ada sekali saja isteri saya tidur dekat ward. Hari-hari lain saya suruh dia balik. Saya kata kat dia, kita ada 7 orang anak dan you kena jaga kesihatan. Saya dah memang sakit, nanti you sakit, siapa nak jaga anak kita 7 orang? Jadi saya kata, saya ada nurse cun-cun depan saya, dekat dengan kaunter nurse ni. Apa-apa saya boleh jerit, boleh picit loceng, betul tak? Anak-anak macam mana? Jadi maksud dia, memang kita sakit, memang kita perlu perhatian, tapi pada masa sama kita perlu fikir juga.
masalah caretaker, penjaga kita. Ini satu benda yang saya nak tekankan. Kita duk fikir kita je, kita sakit ni, kau tak mau tengok ke abang ni apa semua dan sebagainya. Faham tak maksud saya? Okey, kita kena lebih faham dari segi bahawa dia pun ada tanggungjawab. Siapa nak hantar anak pergi sekolah, siapa nak masak, siapa nak bagi minum, siapa dan sebagainya. Dia terkejar-kejar daripada office, kalau yang isteri yang bekerja lah, daripada office nak pergi hospital, nak pergi ambil anak lagi dan sebagainya. Saya cakap senang, malam tak payah you duduk, you pergi balik duduk dengan anak, tengok masalah dia. Saya nak tekan kepada pihak suami lah, okay? Selalu pihak suami bila sakit, memang kita nak perhatian lebih, tapi kita dah ada nurse ramai dah kau buat. Okay, kalau kat rumah lain lah nak suruh picit ke apa, tak apa, tak ada masalah lah kan. Okay? Pasal lepas tu dia boleh buat benda lain. Tapi kalau dia berada di hospital, macam mana bertanggungjawab dia di rumah? Faham maksud saya? Pasal kita kena lebih toleransi. Jangan fikir masalah kita seorang. Bukan apa, saya nak cakap ni ego lelaki ni, minta maaf cakap lah. Okay? Perempuan pun, dia pun serba salah. Tak buat, kata tak taat pada suami. Nampaklah dia punya dilema tu. Jadi maksud saya di sini ialah kita kena ni. Dia sekali dia macam rasa segan, dia nak tidur lah. Saya kata tak apalah, dia nak first time nak tidur, tak apalah. Tapi tak selesa, nanti esok pagi dia nak pergi kerja lagi, nak pergi hantar anak lagi. Jadi saya kata macam ni lah, saya cakap ada. You lepas office, you nak datang sekejap, datang lah. Memang tak ada masalah. I tak kecil hati pun. Okay, saya tahu masalah dia sekarang. Bukan you tak boleh datang kerap. Masalahnya kita ada masalah. Masalah anak, masalah nak makan dan sebagainya. Itu yang paling utama. Saya nak tekankan di sini. Okey, kita tak mau nanti kita sakit, caretaker kita, penjaga kita pun sakit juga. Macam mana ni? Lepas penjaga sakit, anak-anak kita macam mana pula? Dia jadi macam kesan domino semua orang. Jadi saya merayulah, okey, pengalaman saya lah. Saya pun nak kata sedih, saya tak mau sedih lah. Saya kata saya dah ada nurse cun-cun depan mata saya. Tak adalah, maksud saya nak menggembirakan hati saya. Okey, saya cakap dengan ini, jangan risau, abang ada nurse ni ramai. Okey, ada masalah sekejap ya, petik mana pun jerit dia datang. Okay? Jadi itu yang saya perlu banyak tekankan bila kita sakit. Kecuali lah kita sakit di rumah, memang dia boleh tengok. Tapi kalau kita sakit di hospital, okay, itulah yang saya nak cuba tekankan di situ. Okay? Jadi apa lagi ya yang saya terlepas pandang tadi? Okay, tentang caretaker. Okay, lagi satu ialah dia sekarang ni ada banyak WhatsApp group cancer survivor. Saya pun dah masuk ke lymphoma fighter family. Okey, saya masuk. Dari situ penjaga pun boleh masuk, ni pesakit kanser boleh masuk, cancer survivor boleh masuk. Jadi apa-apa senang je, maklumat ada, kita boleh bertanya. Okey. Jadi ada lagi satu perception ialah di mana kita ni percaya kepada rawatan alternatif. Saya pergi masjid, minum air, saya percaya. Tapi ustaz tu cakap sendiri pada saya, kita buat ini, pada masa sama kita buat kemo juga. Faham tak maksud saya? Maksud dia ialah dia tak halang kita buat, kerana dia kata itu adalah usaha kita. Ini pun kita buat, yang lain satu pun kita buat. Okey? Jadi kita teruskan. Ini bukan daripada mulut saya tu, mulut dia. Saya kata, ustaz, macam mana ustaz? Boleh saya cuma minum air yang ayat ruqyah dan sebagainya kan? Dia bagi ni, dia kata boleh, tak ada masalah. Tapi pada masa sama teruskan rawatan. Itu ikhtiar kita, usaha kita. Okey? Jadi maksud saya di sini ialah tak jadi masalah. Okey, kita nak teruskan rawatan. Okey? Jadi tentang ubat-ubat macam keladi tikus, ada macam-macam apricot, Vivid Shaklee punya yang warna purple tu boleh, tapi mahal.
Okey, jadi boleh makan tapi saya tak cadangkan. Tepuk dada, tanya poket. Kerana ubat-ubat itu semua mahal. Okey, jadi saya tak kata ya, tak kata tidak. Okey, jadi apa lagi yang saya tertinggal? Saya rasa saya dah cukup dah benda tu. Yang saya nak sinilah. Okey, apa lagi? Okey, jadi saya buka pada soalan lah. Ada soalan nak tanya? Apa yang saya boleh jawab, saya jawab. Apa yang tak boleh jawab, saya tak ada nak kalau saya kata tak tahu, saya tak tahu lah. Kalau saya kata tahu, saya tahu lah. Okay, jadi kita ni berterus terang. Saya memang ada diabetik. Tapi masa rawatan kanser, saya punya diabetik saya naik mencacap. Saya kena suntik insulin. Tapi lepas tu saya terkawal lah. Memang ada. Sekarang pun ada. That's why bila buat operation mata ni, dia bagi jauhnya dekat tak, pasal kerana boleh mempengaruhi diabetik tu mempengaruhi penglihatan. Jadi dia bagi jauh saja, dekat dia kata kena pakai spek. Okay. Tapi diabetik dalam terkawal lah. Okay. Kadang-kadang jadi gula tu kena kurang lah. Nak buat macam mana lagi? Okay. Saya dulu kebas tangan kaki, rambut gugur. Lepas gugur saya botak kan. Jadi semua rambut baru lah, macam bayi. Rambut baru. Okay. Jadi itulah saya melihat tu tak apalah. Dan terima lah. Kita positif kan. Benda tu kita positif kan. Kalau you dapat, alamak, kenapalah jadi pada aku, kenapa itu, dia akan timbul aura-aura negatif dalam badan. Jadi menyebabkan kita jadi tak semangat, tak apa. Bayangkan saya punya pelajar Viva PhD saya datang juga. Kepala saya dah botak, saya pakai topi. Datang juga. Saya bukan apa, saya nak bagi komitmen kepada student saya bahawa dia bagi sokongan moral lah. Sokongan moral saya datang dengan saya pakai topi lah. Tak nampak lah kepala botak saya. Okay. Saya tak tahulah, alhamdulillah Allah bagi kekuatan untuk saya bersemangat, berfikiran positif. Jadi apa-apa pun. Jadi contoh ada satu malam saya makan dekat Behrang Bulu, dekat Perak. Saya dah nak start apa ni, nak reverse, nak masuk dah. Tiba-tiba satu kereta masuk. Saya punya geram. Saya dah nak start, nak masuk dalam parking tu, dia apa? Dia masuk. Dia ada dua tindakan kita. Satu tindakan kita confront dengan dia, betul. Satu lagi tindakan kita ialah kita buat tak tahu lah. Lepas tu dia jumpa saya, dia jeling-jeling mata, saya buat tak tahu. Saya kata saya malas lah. Benda kecil-kecil, saya ada benda besar lagi saya nak fikir. Benda kecil-kecil remeh-remeh ni saya malas nak fikir. Jadi selepas saya kena kanser ni, saya banyak benda yang remeh saya malas nak fikir lah. Tak apalah, kau nak ambil parking, ambil lah. Aku cari parking lain. Kalau bila you cepat marah, naik tinggi, dia akan reflect dia punya darah tinggi lah, dia punya macam-macam lah dalam badan. Jadi biar last sekali dia natural, relax, tak ada apa-apa berlaku. Marah sekejap lah. Siapa tak marah? Semua orang marah kan, betul tak? Itu satu contoh lah yang saya nak kongsi lah. Kalau nak baran, memang boleh baran. Kita dah nak start, dah tekan R dah, nak masuk reverse lah, syum dia masuk. Tak marah lah. Tak tahu lah you okay ke tak okay. Jadi itulah satu contoh yang sebenar. Banyak lagi contoh-contoh dalam kehidupan kita. Contoh macam jiran, daun masuk kat laman dia. Kalau you ambil terlalu setiap hari tengok daun, you akan tension, betul tak? Daun jiran masuk dalam laman kita. Kalau you ambil serius benda tu, you tension tak? Tension kan? Tapi fikir-fikir, tak apalah, aku sapu, aku dapat pahala. Aku buang, aku dapat pahala kan? Betul tak? Benda kecil-kecil lah. Kalau kita
reversekan yang negatif tu jadi positif. Jadi sejak saya kena kanser, bukanlah saya kata saya hebat, tak. Saya cuba benda remeh-remeh tu saya malas nak fikir. Benda besar-besar, benda besar apa? Aku marking paper tak habis lagi ni, nak submit 24 hari bulan ni. 24 hari bulan, ini 20 kan, ada 4 hari lagi ni nak submit apa markah peperiksaan student-student saya. Okey, student saya ada daripada China pun ada. Okey, buat kelas online. Saya mengajar part time di Universiti Melayu, jadi saya semua kelas saya online, tak payah jumpa. Okey, jawab exam pun online, bagi 1 hari, open book, tapi soalan dia susah sikit lah. Okey, saya kata boleh tengok nota tapi tak ada jawapan dalam buku. Itu. Jadi ada soalan nak tanya sebelum saya dah rasa saya dah habis dah. Ya. Yeah. Macam mana? Oh, daging merah. Saya tak pasti tu, tapi kalau tengok kalau dari segi doktor doktor kalau orang mengandung ni semua dia suruh makan, betul tak? Kalau orang mengandung kan, lepas bersalin kan, kalau ikut orang kampung, orang tua-tua, ini tak boleh, itu tak boleh, betul tak? Tapi kalau doktor semua dia makan. Tapi moral of the story ialah makan apa-apa pun berpada-pada. Dah teringin sangat makan lah. Tapi maksud saya berpada-pada lah. Apa pun dalam hidup ni kita makan berpada-pada. Tak lebih, jangan lebih. Kalau nak lebih lagi spesifik, tanya doktor lah. Tapi dalam pendapat saya, semua boleh makan tapi berpada-pada. Makan gula sikit tapi lepas tu tidur. Makan gula tapi lepas tu kita exercise. Gula lah sumber tenaga. Boleh kan Haji? Okay. Ada soalan lain? Ada soalan nak tanya? Yang tentang caretaker tu lah, saya berharap saya dah berkongsi kepada semua orang. Itu paling penting lah bagi saya. Okay? Kerana itu benda yang jarang orang sentuh lah, tentang caretaker ni. Ya. Sebab dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Saya tanya apa sebab dia pun tak tahu. Tapi saya syak diri saya pemakanan, makanan dan persekitaran. Contohnya kalau kita selalu duduk di tempat ada exhaust ke, mungkin kita kemungkinan boleh kena kanser hidung. Mungkin kalau tengok, itulah yang saya masukkan. Tapi saya tanya doktor pun tak bagi jawapan. Dia pun tak tahu. Tapi saya syak pemakanan. Tak juga, ada orang ada diabetik, ada darah tinggi, tak kena pun kanser. Masalahnya tak ada. Ada orang kena ni kan, diabetik. Kawan saya dah umur 65, ada diabetik, ada apa, tak ada kanser. Jadi doktor pun tak boleh bagi jawapan. Saya tanya, memang saya tanya sendiri, tapi dia pun tak tahu. Tapi saya sendirilah duk fikir-fikir apa yang saya buat. Kita duduk dan diam fikir apa benda yang kita buat. Okey, ada soalan lain? Next time mungkin saya akan bagi tajuk lain pula. Saya suka rotate, saya suka pusing-pusing. Nanti kalau diizinkan panggil lagi, saya bagi topik keselamatan maklumat pula. Jadi kita pusing-pusing ilmu-ilmu lah untuk dikongsi bersama. Kenapa saya nak kongsi ilmu? Kerana kita ada 3 perkara yang kita akan bawa. Satu ialah kita punya amal jariah, betul? Doa anak yang soleh, betul? Ketiga ialah ilmu yang dimanfaatkan. Saya nak ambil yang nombor 3 tu. Ilmu yang saya bagi digunakan oleh orang lain, jadi dia akan jadi saham akhirat saya. Jadi kita ada ilmu, jangan lokek untuk berkongsi dengan orang lain. Itu yang paling penting. Ada setengah orang ada ilmu, dia senyap. Contoh dia macam ni lah, makcik macam mana ni, aku campak-campak je resipi ni, campak-campak je.
Tak tahu apa. Last sekali dia meninggal apa, resepi pun tak tahu, siapa pun tak tahu. Kalau dibagi makanan tu sedap, diberi pada orang anak yatim, dapat pahala. Nampak tak dia punya turutan tu. Tapi kalau kita kedekut ilmu, dapatkan kita seorang. Tapi kalau kita bagi sampaikan pada orang lain, dia jadi saham akhirat kita. Itu yang paling penting. Pasal tu orang kata bila kita sampai pada orang lain, kita lebih faham. Ini masalahnya ada setengah orang dia kedekut, dia simpan diri dia. Okey, ada lagi tak sebelum saya dapat isyarat untuk berhenti ni? Ada lagi soalan? Lecturer memang macam ni lah, dia memang suka bercakap lah. Memang tugas dia bercakap, jual value. Memang dah 27 tahun saya jadi pencarah. Okay? Daripada umur saya 25 tahun sampai sekarang 27, 52 okay? Jadi pencarah. Dulu pada Universiti Melaya, jadi sekarang saya berhijrah ke Universiti Pertahanan. Tinggal lagi 6 tahun lagi saya nak bersara. Saya pada umur 58. Saya tak nak ambil 60 lah. Okay, cukup lah 27 tahun, 3 tahun lagi dah 30, cukup lah. Okay, tak ada? Tak ada, okay. Jadi kalau ilmu yang saya sampai itu ada silap sikit, saya minta maaf. Kalau terlebih itu saya sedekah lah. Okay, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.